Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana diberi peluang untuk kita berkumpul pada petang ini bagi melakukan perbincangan ilmu. Terlebih dahulu, saya wakil dari kumpulan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Kazri kerana memberi peluang dan masa Ustaz untuk bersama-sama kami untuk perbincangan ini. Okay, selain itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nurul Faradila binti Syarazah. Saya Nurul Syafiqah binti Nazri. Saya Nur Al-Zakiyah binti Azman. Saya Nur Ami Afifah binti Uzmi. Saya Aisyah Afifah binti Airi. Dan seperti yang Ustaz sedia maklum, kami merupakan pelajar Kolej Universiti Politek Mara dari jurusan Ijazah Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Okay. Tanpa melengahkan waktu, seperti yang semua sedia maklum, perbincangan ilmu kita pada petang ini adalah bertajuk Peranan Masjid dalam Peradaban Islam, di mana objektif kita adalah untuk merungkai peranan masjid ini dari zaman Rasulullah SAW sehingga masa kini, dan juga menguraikan peranan masjid sebagai one stop center. Tanpa membuang waktu, bolehkah kita mula perbincangan kita? Boleh Ustaz? Boleh. Okey. Jadi bagi permulaan perbincangan ini, izinkan saya mendahului dengan soalan dari saya berkenaan dengan sosial. Jadi bolehkah Ustaz berkongsi bersama kami apa yang dimaksudkan dengan masjid berperanan sebagai pusat kegiatan sosial pada zaman Rasulullah SAW, berserta contoh kegiatan sosial yang telah dilakukan pada zaman tersebut? Terima kasih Saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kerana memilih saya sebagai informan untuk pertemuan ini. Saya kenalkan diri saya Shazri bin Usman. Saya juga di sini Ketua Biaya Islam UKM di Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan. Dari segi definisi, masjid ini bermaksud tempat sujud. Sujud adalah salah satu perbuatan atau rukun dalam solat. Orang yang solat, dia mesti melakukan sujud. Sujud ini pula salah satu perbuatan yang melambangkan penghinaan hamba kepada Allah SWT. Walaupun malaikat Iblis dalam peristiwa penciptaan Nabi Adam AS, Iblis diminta sujud kepada Nabi Adam, tapi sujud yang diminta untuk Iblis melakukan itu bukan seperti sujud yang dibuat dalam solat. Baliknya ialah sebagai penghormatan. Sujud yang meletakkan dahi ke bumi itu hanya boleh dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila sujud ini juga menunjukkan rasa lemah di kita kepada Yang Maha Pencipta lah. Ya. Jadi bila masjid, kataan masjid ini tadi terhasil daripada kata kerja sujud, ya, menunjukkan bahawa masjid ialah tempat yang satu, kita mengabdikan diri kepada Allah SWT. Sujud juga, bila kata tempat sujud juga, masjid sebagai tempat menaikkan ibadah solat. Jadi solat ni salah satu daripada peranan masjid. Masjid didirikan sebagai tempat mendirikan solat. Tetapi lebih pada itu, masjid adalah tempat untuk kita memperhambakan diri kita kepada Yang Maha Pencipta. Jadi masjid yang pertama, masjid kita kata masjid yang dipopularkan sebagai masjid yang teragung dalam sejarah Islam, tentulah Masjid An-Nabawi, ya, yang terletak di Madinah. Walaupun Masjid Haram terletak di Mekah, tetapi Masjid Nabawi lebih popular kerana wujudnya Masjid Nabawi ini selepas Nabi SAW berhijrah dari satu tempat ke tempat yang kurang baik ke tempat yang lebih baik. Di wujudnya masjid di situ, walaupun Masjidil Haram ada, tapi peranan Masjidil Haram ni tak lebih daripada sebagai tempat bertawaf, ya. Tempat ibadat lah, kata ibadat yang khususi, ibadat yang bersifat khusus. Nabi Masjid Nabawi ini peranannya diluaskan.
dan diluaskan. Tapi Masjid Nabawi ini lah pada masa itu bukanlah seperti sekarang. Sekarang ni kalau nak bersekolah, kalau nak dapat pendidikan, masyarakat pergi ke sekolah. Kalau nak mentadbir di kementerian, tak ada bangunan yang khusus. Kalau nak menasihat, membimbing orang ataupun memberikan perkhidmatan kaunseling misalnya, pergi ke unit tertentu, di jabatan tertentu, mungkin di masjid, mungkin di luar masjid. Tapi pada zaman itu pentadbiran yang ada bukanlah seperti sekarang. Jadi segala-galanya dibuat di masjid. Maka peranan masjid pada zaman Nabi SAW sangat luas. Masjid, pertama sekali dia bina masjid tempat untuk menyatukan orang, untuk sosial. Jadi yang berbeza itu, jurang itu dirapatkan, mana yang renggang itu didekatkan. Rumah yang berpecah tadi disatukan di masjid. Ini pandang lebih besar dalam sosial. Selain itu, masjid juga sebagai tempat sosial ni ialah menyatukan ni, tentulah juga untuk melakukan perbuatan menyuruh yang baik dan mencegah yang tidak baik ataupun mungkar, perkara mungkar juga dilakukan di masjid. Lebih kalau kita kata hari ini sampaikan, kita kata masjid pada ketika itu, Masjid Nabawi ini penggunaannya dimaksimumkan lah. Dimaksimumkan. Sementara pula kita kata mungkin terhadnya kewujudan institusi lain pada waktu itu. Okay. Jadi segalanya dibuat di masjid. Ada yang katakan bahawa para sahabat ni, ada yang sebahagian hari itu, kalau katalah antara matahari terbit dan matahari tenggelam kan, sebahagian hari itu dihabiskan di masjid. Okay. Itulah. Jadi kalau itu kan, itu adalah kegiatan sosial yang berlaku. Maksudnya diorang akan macam menyatukan orang. Okey, jadi kegiatannya tu adalah dengan cara berkumpul untuk ceramah ke macam mana Ustaz? Kegiatan yang dilakukan. Jadi pada zaman Nabi SAW, kita kata ceramah ni salah satu medium lah dalam penyampaian dakwah kan. Dia dakwahnya ada lima perkara asas atau disebut 5 rukun. Satu, pendakwah. Yang kedua, sasaran dakwah. Yang ketiga, maudhu' ataupun kandungan dakwah tu. Yang keempat, uslub. Yang kelima, wasilah. Jadi ceramah ni dulu yang kelima, wasilah. Wasilah dakwah tu salah satunya ialah, salah satunya termasuklah salah satu medium untuk menyampaikan dakwah tu ialah dengan ceramah. Jadi kita tidaklah kata masjid ni sebagai tempat ceramah saja, tapi masjid tempat membimbing lah. Sebagai tempat membimbing, menasihat, menegur. Bila Nabi SAW melihat ada sahabat yang tak ada, biasanya lazimnya dia ada sahabat itu di masjid. Jadi pada hari itu dia tak ada. Dia nak tahu sahabat ni dia ada sahabat itu mungkin ada kesukaran ke, ada halangan ke, tak apa, nak tahu keberadaan ataupun di masjid. Kalau sahabat itu yang lazimnya ada di masjid untuk salat, tapi sahabat ni memang mereka melazimi salat berjemaah belakang Nabi SAW. Dia bila Nabi SAW melihat ada sahabat yang tak ada, dia akan bertanya, mana mungkin sahabat ni? Okay. Nak tegur pun di situ. Jadi nak menyampaikan nasihat pun, pidato pun, bukan ceramah lah, kita kata pidato ni pengucapan khalayak lah kan. Pengucapan khalayak dibuat di situ. Mimbar Masjid Nabawi ini tidak terhad digunakan pada hari Jumaat sahaja. Pada hari lain-lain pun mimbar tu digunakan. Sebab baginda nak berpidato di depan masyarakat, naik atas mimbar. Terima kasih atas jawapan dan penerangan sebentar tadi. Jadi di sini kita dapat lihat sebenarnya dari zaman Rasulullah SAW lagi kegiatan sosial itu telah berkembang dengan pesat sebenarnya.
Okey, mungkin kita boleh teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, terima kasih Fadila. Seperti yang sudah kita dengar sebentar tadi, Ustaz telah menjawab soalan pertama dengan cukup jelas dan baik. Bolehkah kita teruskan dengan soalan yang kedua? Seperti yang kita semua tahu, zaman Rasulullah SAW tidak lari daripada peperangan. Jadi di sini, mengapa masjid menjadi sebuah tempat perlindungan, pengubatan dan pengaturan strategi peperangan mereka? Silakan Ustaz. Okay. Sekarang ni kita tujuan peperangan dalam Islam ni satu untuk mempertahankan agama lah kan? Kalau agama tak digugat, Nabi SAW pun tak berhasrat berperang, ataupun ada pihak yang melanggar perjanjian menyebabkan perjanjian tu dah tanda tangan di meterai antara pihak yang mempertahan dan juga. Jadi kalau perjanjian tu dilanggar, maka akan menyebabkan peperangan juga lah. Jadi bukanlah Islam ni suka kepada peperangan, tapi peperangan perlu untuk menjaga kesucian agama. Balik ke soalan tadi, kenapa masjid dipilih sebagai tempat? Kita sedia maklum bahawa peperangan memerlukan arahan yang keluar daripada komandan ataupun panglima. Jadi panglima pada ketika itu saat itu Nabi Muhammad SAW. Baginda ni serba boleh. Baginda adalah insan istimewa yang mempunyai mukjizat yang serba boleh. Boleh berperang, boleh mentadbir, boleh mengurus keluarga, boleh menerima wahyu, serba boleh, serba. Berbuat baik kepada isteri, berbaik. Jadi apa asal ada je akhlak yang baik di sisi syarak tu, itulah akhlak yang ada pada baginda SAW. Arahan yang mudah untuk dikeluarkan oleh panglima kepada tentera, maka tempat yang ada tu ialah masjid lah. Sementara ditambahkan pula masjid sebagai pusat pemerintahan. Rumah Nabi SAW dengan masjid ni jaraknya tidak begitu jauh. Okay. Walaupun baginda mempunyai ramai isteri, tapi kedudukan rumah para isteri ni di sekitar masjid. Jadi baginda boleh pergi ke masjid dan balik itu dengan jarak tidak akan berapa jauh lah. Tapi sebarang sahabat ni dulu kata-kata maka dia jauh, dia dekat ya. Tapi bila nak nyampaikan arahan perang, okay, sebab ada perang tu bersifat dalam kota Madinah ataupun luar kota Madinah, maka zaman itu biarlah seperti itu lagi sekarang ya, arahan dikeluarkan tentulah secara bersemuka. Kalau ada bersemuka ni tempat yang baik di masjid ya. Tambahan di masjid, tentulah yang datang ke masjid ni orang yang hatinya memang bersih dan bersedia mempertahankan agama kan. Kalau seseorang atau individu itu dengan masjid tu dia jauh, perang ni dia dua je, sama ada mencapai kemenangan ataupun gugur syahid. Menang, alhamdulillah. Jika syahid pun alhamdulillah. Tapi nak terima gugur syahid tu bukan mudah lah bagi orang tidak punya hati yang kental. Jadi orang yang pergi masjid, dia ada orang yang berjiwa kental, sesuai lah dia di masjid tadi tempat berkumpul dan menyampaikan arahan untuk peperangan. Terima kasih Ustaz. Anda telah menjawab soalan yang kedua. Mungkin ada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, boleh Ustaz kongsikan bagaimanakah masjid berperanan sebagai tempat pengobatan pada zaman Rasulullah SAW? Pengobatan ni zaman sekarang lah. Pada zaman Rasulullah, apa yang kita kaji adalah antaranya tempat pengobatan untuk orang Islam. Jadi pengobatan yang macam mana itu maksudnya? Ya, kita pada zaman Nabi SAW ni tidak
penyakit-penyakit ni tidaklah banyak seperti sekarang. Tapi bukanlah berarti sekalian rakyat jelata itu sebenarnya sihat. Nabi SAW pun diuji sakit juga. Bahkan dalam surah juga mencatatkan bahawa baginda juga pernah disihir. Disihir oleh orang yang dengki. Dan sihir tersebut sangat melemahkan baginda. Walaupun melemahkan, tidak menurunkan darjat baginda sebagai seorang yang maksum. Baginda tetap kekal memiliki sifat yang terpelihara daripada dosa, dan juga mukjizat baginda juga tidaklah rosak disebabkan oleh sihir itu. Sebagai tempat perubatan sebenarnya pada zaman Nabi SAW, perubatan ni boleh berlaku di mana-mana. Okay. Cuma contohnya ada sahabat yang pergi melalui satu kawasan. Di kawasan tersebut ada masyarakat tempatan di situ yang mengalami sakit. Dia ada sahabat yang membacakan jampi-jampi tertentu dengan izin Allah, orang yang sakit tadi sembuh. Ini tidak berlaku di masjid, di luar di masjid. Di masjid sebagai tempat pengobatan ni untuk penyakit-penyakit yang inilah yang bersifat yang bersifat untuk yang kecederaan ni, kecederaan yang tempoh perangai. Okay. Biasanya kalau kecederaan peperangan dirawat di kawasan bertempur, kerana dalam apa yang saya baca lah, ada kumpulan yang mereka ni tidak berperang, tapi mereka bertindak sebagai perawat, ikut sama pergi ke tempat pertempuran. Okay. Tapi yang di dalam masjid ni kemungkinan pesakit itu datang contoh ada sahabat Nabi SAW yang dia berada di masjid pada luar waktu solat. Okay, luar waktu solat tapi dia ada di situ. Lalu dia ditanya lah, kenapa berada di masjid pada luar waktu solat? Rupanya dia sedang dibelenggu oleh masalah. Itu pun sakit juga kan. Lalu dia ajar kepadanya membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada rasa sedih dan duka cita, ataupun rasa lemah duka cita. Maksudnya itu sakit juga tu. Tapi sakit tadi bersifat dalaman. Saya perincikan sekejap yang kisah tadi tu, contohlah. Nanti kalau tak ada ini boleh cut lah. Mereka bisa orang masa saja. Okay. Ya Aba Umamah, ma li araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salat. Sahabat itu bernama Abu Umamah. Cuma hadis ini dikategorikan sebagai dhaif. Wahai Abu Umamah, kenapa aku lihat engkau berada di masjid pada luar waktu salat? Ini masjid ni. Dia kata umumun lazimat ni. Sebab ada umum kesedihan yang melanda saya. Wa duyunun, dan saya juga dihambat oleh hutang. Bila ada hutang sedihlah jadi ya. Ya Rasulullah, faqad afala u'allimuka kalaman idza qultahu alhamallahu azza wa jalla hammaka wa qada anka dainaka. Mau tak saya ajar kepada kamu ayat ataupun ungkapan atau doa lah, jika engkau baca Allah menghilangkan engkau punya duka cita ni.
dan Allah akan lunaskan hutang kamu. Dia kata, boleh wahai Rasulullah, bacalah ketika waktu pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal jubni, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Yang maksud, ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada sedih, bercerita, resah, gelisah. Aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada lemah dan juga malas. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat pengecut dan juga bakhil dan pengecut. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada dibelenggu oleh hutang dan juga dikuasai oleh orang. Qahrul rijal ni macam ditindas lah. Okay. Kata sahabat tadi, saya amalkan doa itu, Allah menghilangkan duka citaku dan Allah melunaskan hutang-hutang. Ini contoh rawatan, tapi berlaku di masjid ni. Ajaran tu berlaku di masjid. Macam cakap tadi, jadi adalah pembedahan ke berlaku di masjid kan. Tapi ini penyakit dalam hati, penyakit yang perlu dirawat lah. Pengobatan yang dikatakan sebagai apa, daripada Allah sendirilah. Dia penyakit tu sebab sakit yang bukan sakit fizikal lah, kata kan. Sakit perasaan. Tapi itu pun penyakit yang perlu diubati juga. Maaf, menyebut saya nak tahu contoh penyakit itu dia macam sakit terlekat tulang. Contoh saya ada contoh saya punya tok, kalau orang kampung terlekat tulang, dia terjumpa tok saya dan saya bacakan satu ayat dalam ayat tu, yang dia minum dan tulang tu ada tutup. Contoh Tapi buat di masjid. Ya, kalau orang minta air tahu apa kalau jumpa dia. Mungkin itu amalan masyarakat mutakhir berlaku kan. Tidak, pengubatan ni tak masyarakat berlaku di masjid. Sebagaimana nikah kahwin juga, walaupun trend security masyarakat pada hari ini melakukan upacara nikah tu buat masjid, tapi buat di rumah pun tak ada salahnya. Kadang baik di rumah dari masjid juga. Di masjid ni ada adab kesuciannya perlu dipelihara kan. Kalau di rumah ni ada adab juga, ada adab tamu lah, bukannya adab masjid itu perlu jaga segi kebersihan. Jadi yang disebutkan tadi tu mungkin nak kata perawat ni terdiri daripada orang yang melazimi masjid juga. Untuk Nurul Syafiqah tu, saya rasa mungkin Tok itu dia seorang yang suka berada di masjid atau berjemaah di masjid. Mungkin nak memudahkan bertemu dengan orang yang memerlukan pertolongan ni, maka dibuat di masjid. Secara tak langsung, cara yang dibuat tadi dapat mendekatkan pesakit ni dengan masjid juga. Tak semua orang yang sakit ni hatinya dekat dengan masjid. Kadang-kadang dia menganggap segelintir orang lah, menganggap bila sehat tak apa sangatlah ibadah ni, bila kurang lah. Tapi bila dibuka ujian, pada masa itulah dia rasa dia perlu cari satu tempat yang tenang, yang damai, okay? Yang sentuhan dekat dengan dia. Tempat lain tak, bukan di masjid tu. Seterusnya, soalan dari saya tentang pendidikan. Sebenarnya kalau orang faham dengan pendidikan ni, orang akan dapat pendidikan di sekolah, di universiti, di tadika. Tapi macam mana, bagaimana masjid boleh dijadikan sektor pendidikan? Ustaz boleh bagi pendapat zaman Rasulullah dan sekarang. Okay. Zaman Nabi SAW memang tidak dapat pendidikan secara, dia kata sekolah tu, istilah hari ni kalau pendidikan tu sekolah kan. Nabi SAW ni ialah Nabi yang bersifat ummi atau butuh huruf, sehinggalah akhir hayat baginda. Maksudnya tidak dirakamkan dalam catatan sirah bahawa baginda ni bahasa ini pergi sekolah. Ummi bagi baginda tu bagus. Sebab ummi, disebut ummi ni bukan maksud ibu, tapi maknanya buta huruf. Kerana bila baginda buta huruf, mustahillah baginda boleh menulis Al-Quran sendiri,
Kerana orang bukan Islam tuduhnya masyarakat Malaysia itu baginda mereka Al-Quran sendiri. Kalau betul huruf nak kata Quran macam mana? Ayat-ayat tu kan, jadi kalam tu daripada Allah SWT. Sebagai pusat pendidikan, pada zaman Nabi SAW, pendidikan tu mungkinlah langsung secara tidak formal. Maknanya tidak formal tu tidak formal pada istilah hari ini, tapi pada zaman itu itulah metod yang ada, metod penyampaian ilmu tu. Halaqah ilmu ataupun majlis ilmu dibuat di masjid lah. Itu tempat yang mudah orang kumpul. Bila pindah pada zaman sahabat, tabi'in, tabi'in sampailah zaman generasi yang berikutnya, peranan masjid ni semakin dikembangkan. Kalau dulu pendidikan tersebut dibuat di masjid dalam bentuk jadilah halaqah ilmu. Halaqah ni kita buat ni halaqah. Tapi bila zaman yang berikut itu, di masjid ni diluaskan, diperluas, binaan ini diperluas, diperbesar, dan di seolah-olahnya macam ada masjid, ada sekolah. Seolah-olahnya begitulah. Sekolah zaman dulu lah ketika madrasah tu, madrasah zaman dulu. Kalau nak di hari ini, kalau kita tanya kan, kenapa tak buat sekolah dekat masjid? Hari ini jika ditanya lah, kenapa tak buat sekolah di masjid? Tak, hari ini kena buat dalam masjid ada sekolah, dalam sekolah ada masjid. Dia terbalik. Dulu masjid bila dulu, sekolah kemudian kan? Bila ada masjid, di situlah nak diwujudkan institusi. Tapi pada hari ini lazimnya bina institusi pendidikan dulu, baru ada bina. Jadi akan ada kegiatan apa, orang kata penyebaran pendidikan dalam masjid tu ada tak? Bila institusi tu mengadakan semua masjid macam tu? Boleh berlaku sebenarnya. Apabila kita kata pendidikan ni konteksnya luas kan, pendidikan ni. Kita nak kata pendidikan ni apa? Pendidikan ni untuk kanak-kanak ke, untuk orang dewasa ke, untuk kaum ibu ke? Secara luas lah untuk orang Islam. Dia bergantung pada siapa yang nak dengar, siapa yang dapat, golongan mana yang dapat pendidikan tu. Kalau kaum ibu yang dah warga emas kan? Ataupun yang suri rumah, yang rumah ni biasanya tidak kerja lah. Dia kerja juga, tapi kerja je kat rumah. Yang tu mungkin boleh dekatkan dengan masjid. Jadi majlis ilmu untuk mereka dibuat di masjid. Tapi kalau pendidikan prasekolah macam tu, susah. Nak buat di masjid sendiri mungkin agak sukar lah. Jadi buat bangunan yang berhampiran dengan masjid tapi satu kawasan. Kerana kanak-kanak kan, kalau kanak-kanak ni belajar dalam masjid, dibimbangkan lah. Nanti mungkin luar kawalan, ada jemaah bersolat, kanak-kanak pula bermain, dia terganggu, macam-macam benda ganggu. Pada zaman Nabi SAW, kanak-kanak zaman tersebut mungkin lebih didik ataupun terdidik. Pada hari ini sebagaimana yang kita lihat, sebahagiannya ada yang patuh, sebahagiannya ada yang perlu diawasi. Sebelum soalan nanti, jelas. Okey, seterusnya seperti yang kita tahu, agama Islam ni adalah satu agama yang indah dan sifat terbuka. Antara suruhannya adalah saling menghormati, bantu-membantu dalam dan sebagainya, sesama umat, tak kira umur ataupun kaum. Okey, jadi persoalannya, apakah fungsi masjid, peranan masjid yang boleh membantu masyarakat yang bukan Islam? Ya, pada pandangan saya kita nak ajak masyarakat bukan Islam datang ke masjid ni boleh, tetapi dalam konteks hari ini mungkin kaedah itu kena dipelbagaikan. Orang bukan Islam, kata nanti kita nak buat apa? Kaum Cina, kita ambil satu contoh lah, kaum Cina.
Itu kaum yang kedua terbesar di Malaysia kan. Ni ajak Cina datang masjid, Cina bukan Islam datang ke masjid, mungkin mencabar bagi dia. Betul tak? Jadi apa kata kalau kita bina sebuah institusi yang kalau tak nama masjid pun nama lain lah, pusat kegiatan ke apa yang mempunyai reka bentuk mirip seperti rumah ibadat orang Cina. Warnanya ke, Cina suka warna merah kan, kita merah kan masjid tu. Dia suka ada apa, atapnya mempunyai reka bentuk gitu kan. Itu macam tu, tapi kita namakan ya, mungkin mereka boleh dekatkan dengan cara itu. Ada bukan masjid betul-betul langsung mereka pun bimbang juga. Okey. Yang kedua, orang golongan yang dilantik untuk memimpin masjid, mereka ni yang perlu bergerak. Tak boleh, umpamanya fungsi dalam fungsi masjid ni bukan kerana mengurus masjid, siapa nak mengajar kuliah maghrib, siapa nak isi kuliah subuh, malam ni jamuan nak makan apa, duit kutipan Jumaat ni nak salur ke mana. Tak, mereka kena bergerak. Dalam komuniti tempat yang tinggal tu ada bukan Islam, cuba santuni masyarakat Islam ni, tapi pergi atas nama masjid. Kami dari Masjid ABC datang menemui saudara-saudari yang bukan Islam ni. Ini bagi golongan sasaran dakwah lah. Kami nak menyampaikan sumbangan dari masjid untuk ialah menampung keperluan. Tapi sumber tu kena hati-hati lah. Kerana tapi sumber ni kita ada pakai sumber lah. Mungkin kita jika tidak diambil daripada tabung masjid, boleh ambil daripada penyumbang lain. Penyumbang itu salurkan ke masjid, wang tersebut digunakan tapi hantar atas nama masjid. Itu caranya lah. Kiranya peranan masjid adalah contoh salah satunya kita mengumpulkan orang kata sumbangan daripada orang-orang yang nak Contoh. kan. Lepas tu kiranya sumbangan tu ada berguna juga untuk orang bukan Islam lah kan. Itu antara Pilih dermawan. Dermawan tersebut kita berpakat dengan dermawan tu salur sumbangan ke masjid. Dalam dermawan ni orang yang menderma biasanya lah dia tak apa suka namanya dibesar-besarkan. Lagi sembunyi lagi dia suka. Tak apalah. Yang penting ajaran daripada Allah SWT lah. Masjid terima. Lepas tu salur bila nak nyampai tu beri atas masjid. So kiranya itu je lah antara, adakah itu je yang fungsi masjid. Contoh kita kata fungsi tadi okey, terima sumbangan. Untuk orang bukan Islam yang kita boleh kongsikan dengan masjid hanyalah itu saja atau ada lagi perkara lain? Kita boleh bermula daripada itu lah. Kita pun tahu kan hati manusia ni, walaupun kita kata luaran tak penting, yang penting dalaman tapi manusia ni kecenderungannya kepada sesuatu yang bersifat fizikal tu lebih daripada macam wanita lah kita kata kan. Wanita kalau tidak rupawan pun tak apa, yang penting hatinya baik. Tapi rupawan tu tengok betul tak? Jadi kita kata masjid ni orang baik, yang risau mana baiknya? Tak nampak. Ada kebendaan yang diberi, material tu yang nampak. Betul tak? Hati manusia ni macam tu kan. Kita cerita lah yang penting roh lah, dalaman apa semua, betul. Tapi yang luar tu lihat juga. Itu sifat hati manusia ni macam tu. Bukan dia tak tahu, dia pun tahu. Boleh dia katakan masjid masjid biasa-biasa tak apa, yang penting pengisiannya apa. Betul, tapi orang nak tengok masjid ni tandanya bersih, punya catnya menarik, colournya menarik, nak ada kemegahan OKU. Betul tak? Walaupun kita buat masjid setiap waktu solat, tapi kalau dari segi fizikalnya, parking pun tak cukup kan, air pun tak ada. Datang masjid, buka paip air dah keluar. Jadi fizikal tu orang nak juga. Selain Yang berapa soalan? soalan anak, Ada berapa 10 kan? selain syarat menjalankan aktiviti perniagaan, apakah contoh
Ya, sekarang tu ada banyak, ada dari pas, ada sesiapa kan. Namun saya lebih cenderung melihat masjid ni dalam era contemporary lah, kita masjid ni boleh jadikan pusat kebajikan dan kaunseling. Kebajikan dan kaunseling. Ramai orang ada masalah jiwa sekarang ni. Bukan gila ya. Bukan kata gila tak. Gila tu dah tahap yang, tapi mental yang perlu diurus dengan cara kaunseling. Okey. Pusat kebajikan. Lepas tu apa lagi? Pusat teknologi maklumat buat di masjid. Tak? Kalau masjid ada wifi percuma, ramai dah orang masjid ni. Tetapi bagi segelintir kuasa pula, bagi itu merugikan. Merugikan nanti kata datang masjid tapi tak semayang. Yalah, kalau datang 10 orang, saya rasa 6 daripadanya akan solat. Yang tak semayang 4 je, ataupun mungkin semayang semua, dia pun segan kan. Duduk masjid tapi tak solat. Dan yang terakhir dia sebut masjid ni sebagai, dia katakan nadi ekonomi. Jikalau kedudukannya strategik. Dia cakap ekonomi dia gantung pada strategik sekarang. Strategik. Dia kata negara ni katalah apa semua, tapi kalau negara tu sumber tak ada ataupun kedudukan tak strategik, lambat juga membangun. Kenapa? Ni kita off record lah Kenapa negara kecil seperti Singapura boleh kedudukan strategik pula, laluan kapal, Selat Melaka nak pergi masih. Jadi kita kata masjid ni kalau kedudukan strategik boleh jadi nanti ekonomi, buka kios, koperasi, dan lain. Yang terakhir, masjid ni dah jadi pusat penginapan untuk pelancong. Masjid ada homestay kan. Homestay tu tak betul sangat istilah tu, je homestay ni lain sebenarnya konsepnya. Tapi orang panggil dia tempat menginapnya homestay. Soalnya tempat penginapan ataupun hostel ke ataupun begitulah. Dia tajuk penginapan. Cumanya siapa yang nak singgah sini ni, Muslim ke tak Muslim? Itu kita fikirkan lain lah. Tapi bila masjid menawarkan, okey, yang kata homestay tadi kan, lagu istilah tu tak apa tepat, masukkan ada dalam website masjid homestay, murahkan harganya tu, rendahkan sedikit berbanding yang ada, InsyaAllah orang akan pergi. Benar, dia singgah ke masjid tersebut homestay, dia tak akan singgah saja, dia pergi solat, dia pun sumbang masjid ni, kesian masjid ni, kita masukkan sedikit sumbangan. Selain yang daripada sewaan homestay ni tadi, sewaan rumah tupangan, lain. Okey. Seterusnya, ni soalan nombor 7. Okey, mengikut peredaran zaman dari zaman Rasulullah SAW sehingga sekarang, apakah perbezaan perkembangan peranan masjid ketika zaman dahulu dan kini? Contohlah, yang saya faham dari segi kemudahan sumbangan, kalau dulu memang susah lah nak dapat sumbangan daripada orang kampung. Tapi kalau sekarang kita minta je, ramai komuniti nak bantu. Itu daripada contoh saya. Bagaimana pula dengan Ustaz? Pada zaman Nabi SAW, sumbangan masjid pada zaman tersebut pun bukanlah binaannya seperti hari ini. Strukturnya tu, material yang digunakan untuk bina masjid ni, pelepah lama, batang lama, tak? Kapet tak ada. Hari ini saya setuju dengan apa yang lagi itu. Masyarakat hari ini kalau disebut untuk menyumbang ke masjid kan, memang berlumba-lumba lah nak kejar, kerana dia tahu masjid ni sebagai, sebenarnya sumbangan tu lebih bersifat wakaf. Wakaf ni ialah dia kata bila seorang manusia meninggal dunia, kan terputus sekalian amalan, semua amalannya. Yang terakhir tu apa dia? Sedekahun jariah. Sedekah jariah tu wakaf lah. Bila masjid melancarkan sumbangan dalam bentuk wakaf, yang tu yang manusia terdorong untuk menyumbang. Antara perbezaan yang lain, kita
lihat Masjid Nabawi sendiri. Masjid Nabawi ni dari dulu sampai sekarang itulah dia masjidnya. Masjid Nabawi ni ya. Cuma dibersahkan. Kenapa Abdul Malik bin Marwan menambah binaan masjid bersahkan? Itulah ada sebab manusia semakin ramai. Jadi apa kan perbezaan yang terdapat dalam yang ketara lah. Yang ketara ialah dari segi bentuk bangunan lah, sesuai dengan peredaran. Selain pengisian tu mungkin asasnya sama, tapi bentuknya ataupun kaedahnya dah berbeza. Soalan terapai, akhir-akhir ini ekonomi negara sememangnya semakin meningkat dan bertambahnya juga golongan aslam dan ramai masyarakat yang tidak dapat memiliki keperluan diri dan keluarga, terutama sekali yang tinggal di kawasan bandar. Soalan ke-8 berbunyi, pada pandangan Ustaz, boleh ceritakan serba sedikit aktiviti yang dijalankan oleh ahli komuniti masjid yang dapat membantu golongan asnaf dalam konsep peradaban Islam. Asnaf tu sebenarnya golongan. Asnaf tu adalah jamak atau plural pada sinfon. Asnaf tu sendiri adalah golongan lah maksudnya. Bila kata cuma masyarakat ini faham bila asnaf tu adalah golongan yang perlu bantu. Ya? Asnaf zakat. Bila masjid boleh bantu zakat ni, sumbangan-sumbangan yang disalurkan oleh masyarakat ke masjid ni, tabung-tabung yang diwujudkan di masjid mungkin perlu dinamakan semula. Contoh dan dilabelkan dengan kategori yang khusus, bantuan asnaf, dengan anak yatim, pembangunan masjid. Yang ni untuk namakan begitu. Jadi bila orang yang menyumbang ni tadi tengok ni untuk asnaf, yang ni untuk bangunan tak usik lah. Golongan yang perlu dibantu ni di mana-mana pun ada. Saya ingat setiap adanya masjid pun ada golongan dibantu. Jangan kata di Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur lebih lagi. Kata aku sebagai golongan miskin bandar ni, untuk bantu dengan masjid ni, masjid boleh bantu dari segi yang pertama kita kena pastikan sumber tadi lah, jangan salah guna sumber. Masjid boleh bantu dari segi modal, bekerjasama dengan Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam bersama Majlis Agama Islam ni satu badan yang berkuasa dalam hal zakat kan. Masjid boleh bantu yang kenal ahli karya, sama ada yang asnaf atau tak asnaf pun masjid yang tahu. Jadi bekerjasama dengan masjid boleh bantu dari segi modal dan juga memantau asnaf tadi, kemajuannya. Namun ini semua memerlukan kemahiran. Kalau golongan yang dilantik untuk memimpin masjid ni tidak memiliki kemahiran ini tadi, yalah, mungkin fungsi itu ditakkan lah. Benar? Tak. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian itu tadi. Boleh kita teruskan dengan soalan seterusnya? Okay Ustaz, rumah tu dari segi dalam bahasa Arab tu, rumah tu dalam bahasa Arab. Kalau dalam Melayu yang kita malam bangsa kan. Okay. Seperti yang kita tahu, dalam Malaysia ni ada pelbagai bangsa dan agama. Terdapat juga ramai orang bukan Islam. Bagi pendapat Ustaz, bagaimana masjid dijadikan tempat untuk menyatukan umat sepanjang zaman? Boleh ke Ustaz bagi pendapat menyatukan umat tu dari segi orang yang bukan Islam dan non-Islam? Orang maknanya penyatuan golongan bukan Islam dengan Islam di masjid. Macam mana masjid tu, apa peranan masjid tu? Okay. Baik.
kita telah menafikan perbezaan. Nah, perbezaan yang wujud dalam masyarakat. Ada kelompok tu, ada kelompok ni. Perbezaan ni perlu dipandang dengan pandangan yang positif lah. Jadi masjid boleh membantu atau mengokohkan antara yang golongan yang Muslim dengan non-Muslim tadi. Apabila saya ingat soalan ini berkait dengan yang telah disebutkan tadi, berkaitan yang sebelum tadi kan soalan itu. Dari segi penganjuran aktiviti, dari segi penganjuran aktiviti, saya sebut satu je lah, satu saja. Boleh tak buat karnival dekat masjid? Buat karnival dekat masjid, kalau ada masjid ada kawasan, ada kemudahan. Karnival ada gerai, ada jemputan bertuah, ada ceramah ada program motivasi, pemeriksaan kesihatan, ada apa. Tapi yang buat bola raya buat di masjid. Macam derma darah. Derma darah, tapi luar bukan dalam bangunan masjid, dalam kawasan. Kawasan sekitaran masjid. Kawasan, masih dalam compound masjid ni. Buat di situ. Berpakat dengan jawatan kuasa masjid, berpakat dengan pengurusan komuniti kampung, berpakat juga dengan dia kadang-kadang yang ni dia juga ni public agency kerajaan juga. Okey. Jadi kita nak buat di masjid. Banyak je lah perkara yang boleh buat untuk satu kat rumah tu. Cuma keadaannya mengikutlah ikut either di luar ataupun dalam masjid. Kalau buat di masjid, kalau buat dalam kawasan masjid kan, biasanya bilangan jemaah masjid akan bertambah lah untuk yang Islam dan benefit untuk orang Islam yang tapi untuk yang bukan Islam mungkin itu dapat mengubah persepsi dia lah. Oh, masjid pun kita boleh pergi ya. Dan kita bukan nak suruh dia pergi Islam pun. Betul. Ini dakwah kan. Okey, sebelum kita fikir macam pergi ke soalan terakhir tu kan, kan macam kita tahu masjid ni dia punya peranan sebenarnya besar tau. Tapi macam contoh peranan mungkin boleh jadi sebagai pusat singgah, macam contoh orang yang bermusafir atau bergerak, mungkin tiba-tiba time tu tak jumpa stesen minyak ke, mungkin memerlukan tandas atau tempat berehat, akan diorang singgah ke masjid berdekatan, betul? Kalau contohlah dalam sebuah kereta tu ada yang bukan Islam, so diorang macam singgah di situ, adakah itu boleh dijadikan salah satu peranan masjid yang berfungsi untuk orang bukan Islam, macam tempat diorang berehat juga macam tu? Adakah dibenarkan untuk diorang menggunakan tandas kita juga? Menggunakan tandas tu dibenarkan, tapi tidak berlaku lah. Jarang lah. Dia akan selalu pergi R&R dekat Sila Raya lagi. Jadi untuk dia singgah tu mungkin Singgah just tidak lah, tidak. Kalau dia tak boleh tak pernah Ini soalan yang terakhir. Ini daripada Ustaz sendirilah. Bolehkah Ustaz kongsikan beberapa cara yang Ustaz gunakan untuk menggunakan peranan atau fungsi masjid semasa berkhidmat sebagai pensyarah dari segi usaha sendiri? Kalau usaha macam Ustaz nak buat tapi tidak tersampaian, tidak semestinya ada waktu solat, mungkin cara pengajaran. Sebenarnya saya boleh kena sebut dalam konteks UKM. Boleh. UKM ni ada pusat Islam yang nampak. Pusat Islam di situ, sebab tu disebut sebagai pusat Islam. Kerana nak jadi setelah center tadi, kami ada buat kelas di situ. Ingatkan adil lah. Ada pelajar non-Muslim ada datang. Dan pusat Islam bukannya Betul. Okay, faham. Lepas tu sana ada minuman percuma. Kalau lepas suruh ada minuman percuma, air teh apa ada, ambil je. Jadi banyak ada gerobak untuk makanan. Tapi pelbagai usul diambil oleh pihak pengurusan Masjid Islam tu untuk memperbagaikan fungsi masjid, bukan kalau solat. Tapi itu alokasinya pula di tempat pengajian, di institusi yang tinggi kan. Tapi kalau masjid ni letak di kampung, mungkin fungsi tu
istirahat, solat, ya tak? Lebih dari itu, masyarakat orang pun tak tahu. Orang kampung yang tinggal tu, kebanyakannya hijrah, ya tak? Sesi kampung hijrah. Lepas tu lelaki meninggallah perempuan, ibu tunggal ni pun tak nampak lah buat sebagaimana kaum Adam. Maksudnya kita mungkin boleh banyakkan kemudahan lah kat masjid tu supaya orang ramai yang datang. Okay, ada soalan sebelum kita tutup. Ada sekarang soalan tambahan atau yang tidak terang? Ada. Boleh terus. Ustaz, boleh tak Ustaz ulas dengan lebih lanjut lagi yang yang bahagian sektor pendidikan tu. Apa pendapat Ustaz kalau yang untuk zaman sekarang pula, macam mana nak jadikan masjid tu jadi tempat pendidikan kalau zaman sekarang pula? Zaman sekarang nak pendidikan yang macam mana? Saya punya pandangan lah. Okay. Sebab sekarang ni saya cadangkan masjid ni elok buka, elok diluaskan, ditambah lagi fungsi masjid ni tempat pendidikan tahfiz. Saya suka lihat ada masjid, ada pendidikan tahfiz di situ. Ada sesetengah masjid juga membuat pendidikan macam apa, kelas mengaji. Itu biasa. Tapi tahfiz ni, Kenapa tahfiz? Apa maksud Ustaz? tahfiz ni, bila baca tahfiz, orang tahfiz ni biasanya suka solat berjemaah. Jemaah masjid ada 7 tak ada. Maknanya kalau yang lain daripada tahfiz orang kampung, kalau kurang hadir pun belajar tahfiz ada. Masih meriah masjid. Dia masih meriah. Lepas tu belajar tahfiz bacaannya, kebanyakannya memenuhi ciri bacaan yang baik lah. Jadi, ni pada masa akan datang, mungkin imam yang sampai dekat umur yang tak berasrat menyambung lagi, apa boleh gantikan dengan baca tahfiz ni. Sekarang dapat pelapis. Sekarang nak cek pelapis tu susah. Pelapis muazzin, pelapis muazzin, pelapis imam, pelapis wanita kan. Perempuan wanita yang urus jenazah kan. Bukan senang nak cek pelapis. Saya buat interview dengan di sebuah negeri. Panggil kata susah je pelapis tu. Susah. Ajarlah generasi muda kan, remaja supaya kalau kata kita makcik-makcik meninggal, dia kata kebanyakan orang tak nak. Jelas. Okay, mungkin sebelum kita orang tutup bincang ini, ada kongsian sendiri daripada Ustaz tentang peranan masjid dalam peradaban Islam ini. Saya disimpulkan bahawa peranan masjid dalam peradaban Islam sangat besar. Fungsi masjid dan kesuciannya perlu dimantapkan, dan mana yang dah baik itu perlu dikekalkan. Kita sebagai muslimin haruslah berfikir dan berusaha macam mana kita menyumbang kepada masjid. Kalau kita ada anak, galakkan anak kita pergi masjid. Kalau kita ada suami, minta suami kita pergi masjid. Kalau kita sendiri selaku wanita, kalau kita nak ada masjid mengajukan kelas, cuba kita pergi kelas masjid. Itu kalau kita pula ada kelebihan, kita pula mengisi di masjid ni, ikut bidang masjid. Kita tak semestinya masjid yang ajar bersuci, mengajar solat, macam nak ajar macam mana nak menguruskan keuangan dalam rumah tangga pun perlu masjid. Kursus perkahwinan buat ke masjid. Banyak-banyak pakar pengantin ni kenal. Selepas bila dah ni rumah tangga nanti, jangan menjarakkan diri dari masjid. Kursus perkahwinan datang dari masjid sebab nak sedia. Okey. Jadi sebelum kita menutup tirai, kita telah mencapai ketiga-tiga objektif yang kami mahukan. Antara contohnya, kita dapat mengetahui apakah peranan atau fungsi masjid tersebut. Selain itu, kita juga dapat menambah ilmu pengetahuan kita bahawa pada zaman dahulu, masjid juga dijadikan tempat pengobatan dari segi dalaman. Okey, seterusnya, contoh aktiviti yang Ustaz sebutkan sebentar tadi juga perlu dijalankan di masjid pada masa kini supaya memudahkan lagi suasana masjid. Okey, dan juga perkongsian
Ustaz, cara Ustaz mengungkapkan peranan masjid sangatlah menarik. InsyaAllah dengan adanya golongan yang mementingkan agama seperti Ustaz akan meneruskan legasi anak-anak muda pada zaman sekarang. Akhir kata, kami juga ingin memohon maaf jika kami ada tersalah cakap, terkasar bahasa dalam sesi pertemuan ini. Segala yang baik datangnya daripada Allah, segala yang kurang, salah dan silap datangnya dari kami sendiri. Terima kasih kepada Ustaz kerana sudi meluangkan masa dengan kami pada hari ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu?